yang akan menyampaikan tajuk ini, cabaran-cabaran kepada keluarga muda. Jadi Ustaz Khairul ni pun muda. Yang anda sebut tadi, perkahwinan bukan 10 tahun ke bawah, tapi dia dah 15 tahun Ustaz. 12 tahun 12 tahun, cuma dia anak bawah 10 je lagi, masih bawah 10. Jadi insyaAllah dia juga merupakan orang yang berdamping dengan antum semua. Jadi memahami realiti yang antum hadapi, dan insyaAllah pada hari ini akan berfungsi untuk mencari jalan keluar daripada isu-isu ataupun cabaran-cabaran yang biasa dihadapi oleh pasangan muda. Di pasangan tua insyaAllah lain kali lah, ada lagi sesi. Saya rasa Ustaz ada pengisian yang berbeza orang tua ni. Jadi tanpa melengah masa, jemput Ustaz untuk program seterusnya. Siapa yang nak minum ada air. Ke depan. Soalnya Ustaz, depan itu agak atas, agak atas. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazana in syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, pertamanya saya mengucapkan ingin yang dihormati Fadil Ustaz Alias. Bagi anda Ustaz Alias ni bukan sekadar tadi Ibrahim dipresent Ustaz Alias ni ayah. Ada yang sampai tahap datuk tapi bagi anda Ustaz Alias ni mursyid. Mursyid tu merangkumi semua. Ni bagi anda. Sebab banyak belajar dengan Al-Fadhil Ustaz Alias ni. Sekarang aku masih belajar lagi. Jadi sebenarnya rasa lain sikit mood dia bila depan Ustaz. Iza ja'al mak batalat tayamum. Bila ada air ni, walaupun kita dah bertayamum ada air depan dia terus terbatal. Tapi tak apalah, mudah-mudahan ada Ustaz kita usahakan juga jadi macam Ustaz atau lebih baik dari Ustaz, insyaAllah. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah sekalian, tadi kita dengar bagaimana Al-Fadhil Ustaz Alias menjelaskan kepada kita berkenaan dengan permulaan persediaan rumah tangga dan berbagai perkara yang akan dilalui bila kita berumpuh rumah tangga. Jadi seperti mana yang ikhwan lihat antara yang anda nak cuba utarakan pada pagi ini dalam waktu yang singkat ni berkenaan dengan realiti pasangan muda dan dakwah.
Alhamdulillah, sebelum nak masuk topik ini, dah 17 tahun rumah tangga. Tahun 1996, 25 Ogos, itu tarikh akad nikah. Lepas tu kenduri 15 Februari 97, 6 bulan lepas tu dapat anak yang pertama, Alhamdulillah, 21 September 98, ketika Anwar Ibrahim kena tangkap rumah dia. Masa tu rumah Ana tengah sakit. Ana dengan ayah duduk kat bawah tengok live ketika dia orang masuk ke rumah Anwar Ibrahim. Ala kuliah ikhwah, benda-benda ni kadang-kadang kita kena share dengan ikhwan akhwat sekalian. Sebab apa kita nak tahu sama ada ikhwah ingat lagi tak tarikh anniversary dia. Kadang-kadang tanya tarikh lahir orang rumah ni pun dia lupa. Ini perlu lagi tanya tarikh lahir anak-anak. Ustaz-ustaz ni, saya tengok ustaz-ustaz ni kadang-kadang dia lupa tarikh. Kalau benda numbers ni dia kurang sikit. Biasa ibu-ibu ni lah yang akan cover. Jadi Alhamdulillah, panjang 17 tahun ni Allah bagi rezeki dapat orang anak. Alhamdulillah, anak yang sulung sekarang ni form 3. Yang paling bongsu, yang bongsu lah, baru 2 tahun sebulan, 2 tahun 3 bulan. Alhamdulillah ya ikhwah. Jadi anda kena nak bukan nak ajar, nak sharing dengan ikhwan akhwat sekalian. Dan sepanjang anda sama-sama dengan ikhwah, jadi anda lihatlah maknanya berbagai-bagai realiti yang berlaku di kalangan murabbi muda ni. Dan saya yakin ikhwan akhwat semua ada usrah, ada anak-anak buah. Bila ada anak-anak buah, banyak perkara yang juga dicurahkan kepada antum, bagaimana cara nak menyelesai agar rumah tangga tersebut. Ikhwan akhwat yang rahmati Allah sekalian, kita jangan lupa Allah Subhanahu wa taala sentiasa berfirman. Seringkali kita baca ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ila akhiril ayat. Dan kita juga baca dalam surat kita, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini ayat-ayat seringkali kita baca kuat sekalian. Dan bila kita nak membincangkan tentang realiti pasangan muda ni ikhwan, kita akan lihat juga bahawa perkara yang kita akan sentuh adalah berkenaan dengan keserasian. Keserasian. Sebab apa? Kadang-kadang akhwat sekalian, bila kita mula-mula nak urusan BM Baitul Muslim tu, jadi kita akan ikut channel lah, itu yang biasa kita buat. Jadi kita akan dikenalkan dengan seorang ukhti ni, dengan borangnya dan sebagainya lah, prosedurnya. Dan ketika itu proses perkenalan tu, ada yang biasanya dia akan email, dia akan SMS, kemudian kena sisi balik pada dia punya murabbi dan murabbiyah dia. Ada yang tak ikut sistem, tak apalah kan. Ala kuliah nak kata kat sini, bagaimana cara permulaan itu, masing-masing kita lihat yang terbaik. Cara cakap pun kita jaga, cara pengolahan kata-kata dalam email pun cukup jaga. Jadi memang persepsi kita pada bakal isteri ataupun bakal suami kita ni tak ada yang selain lagi daripada yang terbaik sahaja. Jadi ikhwah akhwat sekalian, tapi ikhwah bila dah kahwin, Ustaz, anda tak sangka Zahra anda macam ni. Ustaz, anda tak sangka akhirnya macam ni. Jadi susah gitu kan. Tapi itu sebenarnya ikhwah akhwat sekalian, realiti sebenar. Tanya betul yang Ustaz ada semua tadi kan. Apa kentut. Jadi benda yang kita tak boleh nak lari daripada kehidupan harian. Sebab apa? Sebab setiap kita ni ada kekuatan dan kelemahan dia.
kekuatan dan kelemahan ini hanya kita akan ketahui selepas kita 5 tahun ke setahun, 6 bulan pertama lain, 6 bulan kedua lain, dan seterusnya. Oleh itu ikhwah, kita sebenarnya bila dalam situasi ini ikhwah, ini kan lagi kalau kita datang daripada budaya yang berbeza. Man from Venus, woman from Mars, kan? Ini biasa kita dengar kan? Mamak kahwin, terbalik Man from Mars, woman from Venus, whatever lah. Tapi yang pentingnya ikhwah, di sini contoh yang lebih realistik lagi, Zaujah kita orang Kelantan, kita mamak. Kita biasa makan kari, rasam, Zaujah makan singgam, kan? Biasa pedas ni kurang, kan? Jadi macam mana kita nak tolerate? Macam mana kita nak cari keserasian contohnya? Ini kalau makanan lah, dan pelbagai-bagai perkara lain lah yang perlu kita lihat di sini. Sebab itu ikhwah akhwat sekalian, kita kena kongsi minat yang sama dan raikan perbezaan. Nata'awanu fi ma tafaqna wa na'tadru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna. Ini biasa kita hafal kalau dekat usrah kita sebut, tapi dalam kita melayar bahtera dengan orang rumah kita, dengan zaujah kita, kita tak faham konsep tersebut. Oleh kerana itu ikhwah, mesti ada perbezaan dan mesti ada persamaan. Kenapa kita kahwin, ada channel kita ni, kerana apa? Kerana kita nak cari titik persamaan. Dan pastinya anda rasa titik persamaan itu lebih banyak daripada perbezaan. Kita kena bina di atas persamaan, dan mudah-mudahan perbezaan itu akan sedikit demi sedikit dapat diselesaikan dengan baik. Jadi ikhwah, untuk mencapai tahap itu kita kenalah cuba untuk kita memang berbeza latar belakang peribadi, makanan, kegemaran, perangai dan macam-macam lagi. Kita kena usaha untuk mencari titik pertemuan tersebut lah. Seterusnya, antara yang lain, kompromi dalam banyak hal. Macam mana kau? Kompromi dalam banyak hal. Kadang-kadang ini bila kita nak tadi kita sebut tentang makanan, kompromi dalam banyak hal ni, kita lihat kadang-kadang dalam rumah tangga ni, ada antara kita ni yang lebih lagi pada suami-suami ni, dia berat tulang, susah sangat nak bantu isteri untuk menyelesaikan urusan rumah tangga. Bagi dia, isteri murabiah, sepatutnya kita semua perkara dalam rumah tangga, kan? Dialah yang kena buang sampah, dialah yang kena basuh baju, dialah kena lipat baju yang dah kering tu, dialah yang kena waktu malam kena buat susu untuk anak. Berbagai-bagai adalah isteri lah kena buat. Sebab apa? Suami ni sibuk di luar, kan? Sibuk dengan anak-anak usrah ni, sibuk dengan program-program masyarakatnya. Jadi oleh kerana itu dia tak boleh begitu. Dia kena berkompromi. Lebih lagi kadang-kadang macam Ustaz dia sebut tadi, kan, ada antara isteri yang kadang-kadang dia baru salin, dan sebagainya, sakit dan sebagainya, tak mampu nak melaksanakan tanggungjawab seperti mana biasa. Suami kena usaha untuk mengambil tugasan tersebut. Ini ikhwah kena faham, dalam bab kompromi ni. Lebih lagi dalam rumah tangga ni, mungkin ikhwah dan akhwat sekali, mungkin anak seorang, mungkin 2 orang. Setiap penambahan anak tu ada perbezaan. Anak pertama lain, anak kedua lain, anak ketiga lain, jadualnya berbeza-beza. Jadi oleh kerana itu kena cari titik pertemuan, cari kompromi, supaya memudahkan urusan hal tersebut. Kemudian ikhwah, ubah apa yang tak boleh terima apa yang tak boleh diubah.
Ubah apa yang tak boleh diterima, terima apa yang tak boleh diubah. Jadi benda yang boleh kita ubah, kita terimalah. Macam mana? Benda yang boleh kita ubah sama-sama, ada benda yang tak baik kita sama-sama boleh ubah, kita ubah. Yang mana yang tak boleh ubah, dah gitulah zaujah kita kan. Dah begitulah zauj kita ni, terimalah. Tuan dah kata kena kompromi, kena cari persamaan. Kemudian akhwat ni kadang-kadang isteri kita lah kan. Bila kita tanya, dia diam, menyimpan 1001 rahsia. Ana cuba nak memahami juga akhwat. Kadang-kadang bila ada masalah, akhwat ni dia sukar nak bincang sama mereka, sebab ini adalah benda rahsia rumah tangga. Tapi ikhwah kadang-kadang tak ada, bukan begitu akhwat. Dia cerita juga ustaz. Dia cerita. Tapi mungkin cerita ni tak adalah versi yang teruk, tapi dia cuba nak express feeling apa masalah yang dia sedang hadapi. Berbeza dengan nakib dia. Jadi keadaan-keadaan seperti ini ikhwah, keadaan-keadaan seperti ini kita lihat, kita kena cuba selesaikan masalahnya. Dengan apa caranya? Kita lihat akhwat ni bila, atau zaujah kita bila dia senyap aja, kita senyap aja, kita jangan terlalu maknanya kalau senyap tak apalah, okeylah kan. Kita kena menyelami ikhwah, kena menyelami ikhwah. Kita kena, bila lagi kalau diam tu lama, ikhwah kena sepatutnya dah ada ring the bell lah, waktu ini ada something wrong. Sebab ini berlaku, kesibukan kita di luar, kadang-kadang zaujah kita pun sibuk, kita pun sibuk, sampai kita terlepas pandang satu perkara yang sebenarnya zaujah kita rasa tak senang, tapi kita rasa okey. Contoh zaujah antum beli satu kan sekarang kalau kita beli Pyrex ataupun bekas tempat letak makanan, dia ada dia punya kerangka ni, dia punya apa, yang besi tu kan, yang cool tu kan. Dia seronok sangat dengan apa, dengan Pyrex dan the whole thing lah, seronok sangat. Tapi antum tak begitu tau. Antum rasa alah, benda ni benda mak je lah kan. Kadang-kadang bukan Pyrex tu kan, tapi dia punya apa, dia punya support tu kan, nak letak sebab dia terlalu bulky, terlalu besar sangat kan. Macam mana, jadi antum boleh letak luar rumah. Masalah juga kan. Antum letak di luar rumah, tak apalah, besok kita ambil. Sebab antum tengah-tengah kemas rumah kan, mana nak sangkut kan. Tak mana nak sangkut, nampak nyangkut tak, letak ya kat luar rumah. Jadi hari demi hari benda tu sampai pekarat, hujan dan sebagainya kan. Jadi satu hari rumah tu cari, tengok pekarat. Apa perasaan dia? Dia tak luahkan ketika itu, ketika nak tidur masa lupa kan, plus lagi dengan masalah-masalah lain kan. Apa pula senyap ni kan? Antum tak terlintas bahawa tindakan antum sebenarnya menyebabkan dia rasa tersentuh. Sebab benda yang diletak di luar rumah itu benda yang dia rasa value untuk dia. Jadi kita tak boleh jadikan kesibukan kita dengan urusan di luar sampai kita tidak cakna langsung perkara yang orang rumah kita suka dan sebagainya. Oleh kerana itu ikhwah, bila kita lihat zaujah kita ni senyap saja, ikhwah kena segera untuk bertanya, apa sebab senyap, 1001 bahasa dan sebagainya lah. Seterusnya ikhwah, antara keserasian yang lain, setiap pasangan ada kelemahan dan juga kelebihan. Sebab tu antum kena saling takaful, saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Takaful tu anda memahami, maknanya kita lengkap melengkapi. Dah kita kenal, ta'aruf, tafahum, kena ada takaful. Sebab nobody is perfect. Tidak ada seorang pun yang sempurna 100%. Mesti ada kekurangannya. Oleh kerana itu kita kena saling
tampung-menampung. Sama juga ikhwah, bila kita kena terima kelemahan dan kelebihan pasangan kita, itu sahaja ia perlu dicipta bagi mengeratkan hubungan dengan cara dekati pasangan untuk lebih mengenalinya. Kita ni memang sistem kita ni, kita kadang-kadang tak kenal akhwat tu. Mungkin 6 bulan, mungkin setahun kita dah kahwin. Ada setengah orang sampai 3 bulan baru kenalan, terus kahwin. Dan kita mengimani cara itu sebenarnya boleh membahagiakan rumah tangga kita. Sebab itulah seperti mana Pak Ustaz Ali sebut tadi kan, walaupun dah lama kita berkahwin, tapi sebenarnya kita rasa semakin lama semakin intim. Semakin lama semakin intim. Itu sepatutnya berlaku dalam rumah tangga dakwah, insya-Allah. Jadi antum kena berusaha untuk mencipta suasana yang kondusif untuk antum di rumah tangga. Dalam kesibukan kita, ikhwah sibuk keluar, akhwat sibuk juga, anak-anak dan sebagainya, kita kena usahakan macam mana sekalipun untuk memastikan kekurangan yang ada pada suami dapat ditampung dan kekurangan yang ada pada isteri juga dapat dijaga. Kemudian ikhwah, amalkan antara yang lain, amalkan komunikasi yang baik, wujudkan suasana ceria, senda gurau, elakkan buruk sangka. Inilah anda dapat juga banyak tip daripada Ustaz Lias tadi. Maknanya kita juga dalam rumah untuk ikhwah jangan terlalu formal sangatlah. Dan di luar kita dengan anak buah kita formal kan. Dalam rumah jangan formal sangat. Jadi kita kena, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kan, terlihat bagaimana Rasulullah ni cukup manja dengan anak-anak, cukup manja dengan isterinya, sempat berlari dengan isterinya kan. Satu hari Aisyah lari, Aisyah menang. Hari yang berikutnya Rasulullah pula menang kan. Ini antara kemanjaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isterinya. Dan malah kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menggunakan perkataan-perkataan, panggilan-panggilan, ya Humairah, wahai yang pipi merah kan. Ini antara panggilan-panggilan. Kalau kita sekarang ni, ikhwah akhwat ada pernah panggil suami kita, isteri kita dengan panggilan-panggilan yang manja? Pernah tak panggil darling ke, sayang ke? Jangan terlalu formal sangat kan. Kadang-kadang kita dah biasakan, kita terbawa-bawa cara sebelum ni ke dalam selepas kita berumah tangga. Tak boleh itu ikhwah. Khawat kita kena wujudkan suasana. Jadi oleh kerana itu ikhwah, komunikasi juga kena baik. Selain daripada suasana, selalu bersenda gurau. Bersenda gurau ni ikhwah bukan sekadar suami isteri saja, dengan anak lebih-lebih lagi kita kena wujudkan suasana senda gurau dengan emaknya, dengan ayahnya, dengan anak-anak dan sebagainya. Okey ikhwah, kemudian anak suka tengok gambar ni lah. Ikhwah biasa dengar tengok gambar ni kan. Gambar ni anak ada di YouTube kan. Biasa ni gambar ni ikhwah ni gambar orang nak kahwin lah kan. Jarang sangat orang tak kahwin buat cara macam ni kan. Lain lah orang yang belum kahwin, lain cara dia kan. Orang dah kahwin, gambar-gambar ni sebenarnya memberi banyak maksud kan. Anak minta akhwat jangan terlalu tense sangat ceria jangan tense sangat. Ini sebenarnya nak cerita tentang tu Jadi suami isteri jangan terlalu ni sangat formal sangat kan. Relax kan. Relax Tadi Ana tengok Ana sorok tadi Ana. Tadi bila Ustaz Alias sebutkan Ana ada sepasang suami isteri terlalu loving couple kan. Bagus macam tu letakkan, keluarkan barang daripada belakang suami dia kan. Jalan pengantangan bagus saya sekali selalu lah kena buat macam tu lebih-lebih lagi bila kita tak ada masa nak berinteraksi ikhwan. Macam mana cara nak memahami ikhwan? Pertama sekali kena kenal hati budi pasangan. Berapa lama masa dia ambil untuk kenal hati budi, itu sebenarnya bergantung kepada usaha ikhwan akhwat sekalian. Mungkin setahun tak cukup, 2 tahun tak cukup, 5 tahun pun tak cukup. Kena menyelami sebab isteri kita ni adalah segala-galanya untuk kita.
ba'dallah wa rasuluh. Selepas mak, Allah, Rasul, ibu kita, isteri adalah our companion, yang paling hampir kita. Gerak-gerik kita semua dia faham. Kadang-kadang isteri dia kan, dia tahu apa benda yang kita buat. Pelik sungguh kan. Dia boleh bayang kalau dia, Allah bagi dia ilham. Sungguh. Ini sebab tu ikhwah, jangan terlepas pandang benda gini. Sama juga macam isteri kan. Tengok muka isteri kita dah tahu dah. Ini ada masalah. Kadang-kadang kita boleh baca. Ikhwah, biasanya ada antara ikhwah ni, suami-suami ni yang memang dia buat homework. Dia tahu setiap pergerakan isteri dia. Sama juga macam isteri, dia tahu. Memang kadang-kadang Allah campakkan ke dalam isteri, dia tahu apa yang suami buat. Jadi tak nak lebih panjang cerita nanti kan. Tapi oleh kerana itu ikhwah kena cuba usahakan untuk kenali hati budi mereka, supaya akan wujudnya sifat tolak ansur di antara satu sama lain. Tolak ansur amat penting ikhwah sekalian. Nanti kita akan lihat dalam slide yang berikutnya, nanti bagaimana nanti bila kita dah berhadapan dengan mak mertua, ayah mertua dan sebagainya. Yang paling penting ikhwah, daripada gambar ni ikhwah lihat bila orang rumah kita ada masalah, mesti ada sesuatu yang kita lakukan untuk menyelami isi hati dia. Mesti ada sesuatu yang kita lakukan. Jangan terlalu beku, suami-suami beku kaku sampai tidak memahami isi budi pasangan kita. Benar ikhwah? Seterusnya, anda cuba bahagikanlah untuk memahami ni 5 tahun pertama untuk saling mengenali. Mengenal 5 tahun berikutnya baru dapat memahami. Oh ya, gini 5 tahun seterusnya bina keserasian. Nak bina keserasian ni cukup susah. Mungkin tak cukup 5 tahun. Mungkin mereka dah lama kan. Ayah-ayah kita banyak pengalaman lagi kan, 15 tahun tak cukup. Sampai 20 tahun, sampai 30 tahun baru serasi. Jadi bagi anak kawan-kawan sekalian, kita kena bukan sekadar kenal, tapi yang paling penting sekali kita kena serasi. Serasi ni arti kata maknanya untuk melahirkan takaful tadi kena serasi lah. Kemudian perselisihan faham, pertengkaran kecil membantu kita untuk lebih mengenali dan memahami. Biasalah, memang tidak ada rumah tangga yang tidak ada pertengkaran, tidak ada masa muka. Ada kadang-kadang ada kadang-kadang yang bila gaduh sikit dia masa muka, kan? Masa muka kan. Dan kelemahan suami ni masa muka lah. Dia tak boleh tengok kalau pasangannya masa muka, kan? Ataupun mungkin zaujah ni tak suka sangat tengok bila suami ni suka marah-marah, kan? Ialah kita lihat macam mana suami ni kadang-kadang balik rumah, kan? Balik rumah dengan dah balik kerja banyak di office, balik kemudian sambung dengan musrah pula sampai pukul 2 pagi, kan? Balik rumah je tengok ada benda yang tak kena, kan? Lantas marah-marah, marah sana, marah sini, marah anak dan sebagainya. Ini sebenarnya antara perkara juga yang anda rasa yang sering kali berlaku, yang kita sebenarnya kita kena perbaiki. Jangan biarkan benda ni berterusan. Berapa ramai isteri yang bila suaminya marah-marah, dia boleh nasihat. Dia dengan nasihat dengan yang baik. Kadang-kadang dia senyap je, kan? Senyap aja. Jadi kadang-kadang suami tu tak tahu apa masalah yang suami isteri tu sedang hadapi. Marah, kan? Dan kadang-kadang suami pula tak tahan bila isteri senyap aja masa muka, kan? Sebab itu ikhwah,
Mesti bila kita mengenali, memahami sampai tahap keserasian itu, maknanya setiap apa tindakan yang berlaku pada suami dan isteri itu kita boleh faham, kita boleh cuba ilajkan dia, perbaikikan dia dengan sebaik mungkin. Ini antara lain jangan take for granted. Pelajari ilmu pengurusan atau kemahiran rumah tangga, urusan masa dapur dan lain-lain. Akhwat dalam kesibukan bawa usrah dan sebagainya, urusan tarbiyah dan sebagainya, jangan lupa untuk pandai masak, belajar masak. Anak, ini pandangan anak, mungkin dalam kesibukan dia, boarding school, daripada semua makanan orang sediakan. Kemudian universiti beli je kat luar kan. Lepas tu tak sempat nak belajar masak dengan mak, terus kahwin. Kan? Pada ketika itu ikhwah sekalian, mungkin ada ikhwah ni yang memang mak dia pandai masak. Dia nak sesuatu yang a very decent food yang kita sediakan untuk dia. Asyik-asyik singgam kan. Asyik-asyik kari kan. Mesti ada kelainan. Kena belajar ikhwah. Kan? Ada seorang anak, ada dengar satu cerita luahan daripada seorang anak usrah. Dia cuba kongsi dengan anak lah, bagaimana pengalamannya hidup dengan mak mertua dia. Mak mertua dia very fussy. Setiap apa yang dia buat tak betul. Balik rumah lendangan air mata. Apalah mak abang ni tak begini. Ni luahan anak usrah ni. Bukan anak usrah sekarang kan? Sebelum ni. Bukan sekarang, sebelum ni. Dia nak mengalir dengan air mata. Apa ni? Kan? Jadi fussy lah mak abang ni. Dia kata kan. Jadi akhirnya, tapi itulah, dia tidak duduk diam. Sebab mak mertua ni pandai masak. Pandai masak kari, pandai masak yong taufu, pandai masak laksa, mi kari dan sebagainya lah. Macam-macam dish mak mertua ni pandai masak, sampaikan dia pun beranggapan bahawa menantu dia juga mesti pandai seperti mana dia. Unfortunately, mak mertua ni bukan akhwat, bukanlah sistem lah, biasa lah tu kan. Jadi bila jadi bini, satu cabaran kepada ukhti ni untuk memperbaiki diri dia. Dia belajar buat kek, belajar buat roti, belajar untuk buat yong taufu, walaupun tak sama macam mana mak mertua dia buat, tapi dia usahakan. Dan ikhwah, setelah beberapa tahun, mak mertua dia ni sebelum ni tak pernah pun bagi komplimen, tak pernah pun puji menantu dia ni. Ada satu hari dia pergi jumpa, dia cakap pada suami, cakap pada anak dia, mak nak minta isteri kamu ajar buat kek, boleh? Mak nak minta isteri kamu, anak lupa dia siapa yang sebenarnya yang disebut oleh ahli, tolong minta dia ajar. Apa perasaan suami pada ketika itu? Apa perasaan pada ketika itu? Dia rasa seronok. Sebab apa? Sebab kesabaran yang dilalui oleh ukhti ini sebenarnya telah buah hasil. Yang penting usaha tu kena ada. Jadi ini antara ilmu-ilmu contoh, ilmu-ilmu rumah tangga yang perlu kita pelajari. Kemudian kita lihat penjagaan anak-anak pula. Pendidikan anak perlu dibincang, dirancang sepakat sebelum anak lahir.
memang kita maknanya kita kena tahu lah bila dah kahwin tu memang akan lahir anak lah kan. Jangan kita seronok saja kan, mesti tahu macam mana nak rancang. Ada yang tak berancang itu sampai 8 orang anak kan, 9 orang anak kan, 10 orang anak kan. Ada seorang tu nama dia Abdul Halim Australia. Tak bosan. Anak sampai 14 kan, anak sampai 14 kan. Orang Arab ni bila tengok anak-anak apa ni, kalau kita ni ada ramai anak, dia tanya kalau pertama saya tanya berapa orang isteri. Ada seorang tu dia tanya anak kita berapa? 10 orang. Isteri seorang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itulah kita kalau tak merancang Tapi bagi anak, setiap anak yang dilahirkan itu ada rezeki. Ada rezekinya, dan insya-Allah maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita. Yang penting cara macam mana kita rancang. Cara macam mana kita rancang dan biasanya bila dalam rumah tangga ni, antara benda yang selalunya suami-suami ni cuba nak highlightkan, ibu mesti breastfeeding. Ibu kena usahakan juga untuk menyusukan anak dia. Ramai terlihat pasangan-pasangan muda sekarang ni disebabkan sibuk dengan kariernya, sibuk dengan dakwah, tarbiyah, guna alasan dakwah dengan tarbiyah, sampai anak tu dia putuskan susuan tu cepat sangat. Cepat sangat dia ketom cepat sangat. Kadang-kadang anak tu masih boleh lagi disusu, dia dah bagi susu formula dan sebagainya lah. Dan ada juga antara mereka ni yang kadang-kadang dia memang awal-awal lagi dia tak mau menyusukan dengan susu ibu. Ini masalah. Sebab itu kadang-kadang mula-mula sakit mula-mula kadang-kadang akhwat mungkin sakit, tak keluar dan sebagainya, dia kena ikhtiar juga, pergi cuba berurut. Sekarang ni ada macam-macam cara untuk membolehkan ibu tu menyusukan anak. Dia kena usaha juga. Kalau tak boleh sangat-sangat akhwat sekalian, tak boleh sangat-sangat, apakah antara sunnah yang kita dah lupakan? Ibu susuan. Di dewan kita ni sekarang ni ada satu orang pasangan yang dia menyusukan anak dia ibu susuan. Ada dewan kita ni. Dia maknanya anak seronok sebab apa? Sebab dia usaha. Dia berusaha untuk cari siapa yang boleh menyusukan anak dia. Dan alhamdulillah anak tu sihat walafiat. Anda bukan nak fokus pada anak tapi nak fokus pada pasangan tu yang berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam keadaan ginilah terlihat kan, kadang-kadang memanglah apa yang berlaku kepada zaujah ni macam-macam boleh berlaku Kadang-kadang bila anak dah lahir kan, kadang-kadang kurang susu cepat sangat nak berpindah kepada susu tin, susu formula dan sebagainya. Cuba usahakan untuk cari akhwat-akhwat yang pada waktu yang sama sedang menyusukan anak. Apa salahnya ikhwan? Kan ini antara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tak boleh, kurang susu, cuba urut, cuba untuk makan suplemen untuk membanyakkan susu lah. Baik, kemudian pada waktu yang sama ikhwan-ikhwan sekalian, bila penjagaan anak-anak ni mesti ada bantuan daripada keluarga lah, adik-beradik, mertua dan sebagainya. Dengan anak-anak ni puan kadang-kadang ada antara kita ni yang fobia nak ambil bibik fobia sangat-sangat Kadang-kadang tengok sekarang bibik zaman sekarang ni kan, macam yang baru ni lambung lambung dia kena berapa? 10 tahun 20 tahun je ada yang basuh punggung anak dengan kaki. Dia tahu macam mana? Anak sulung dia bagi tahu.
Bibi tu basuh dengan kaki. Banyak peristiwa ngeri lah. Sebab itu maknanya nak cari bibi ni pun kena cari bibi yang solehah. Kena cari bibi yang sebenarnya mesti boleh mendidik anak-anak kita. Kita kadang-kadang bila kita sibuk sangat di luar, yang jaga anak kita adalah bibi kita. Jaga anak kita oleh bibi kita sampai ke anak tu fasih bahasa bibi daripada bahasa kita. Ini masalah juga. Jadi bila ada bibi ni, bagi pandangan mesti ada benda-benda yang bidang kuasa bibi dan bidang kuasa kita. Nak masak contohnya, jangan asyik bibi je masak. Ibu sepatutnya lebih-lebih lagi kena memasak. Mungkin dia boleh sediakan makanan, yang masaknya adalah bibi, kan? Lebih-lebih lagi yang masaknya adalah ibu tu, kan? Bibi tu sediakan dan sebagainya lah. Cuba, kita kena cuba, kena cuba. Kemudian bila dia fobia dengan bibi, dia pun hantar ke taska. Ke taska juga kena lihat pengasuh-pengasuh. Siapakah yang mengasuh anak-anak kita di taska? Jalinkan hubungan dengan penjaga-penjaga di taska tu, supaya paling kurang kita boleh menyelami keadaan mereka ni, kan, dan melihat cara macam mana mereka mendidik anak-anak kita di taska. Kemudian dah habis taska, kita hantar anak kita ke tadika. Tadika ni cerewet. Ada seorang ukti dia datang jumpa, mana taska yang paling baik? Paling baik, paling murah. Paling baik, paling murah. Mana nak ada sekarang buat-buat sekalian, kan? Dan tak semesti juga yang paling mahal mesti yang terbaik, kan? Montessori dan sebagainya. Kena tengok juga cara apa benda yang diajar kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita ingat bila dah mahal tu, kita biar begitu sajalah. Sekali lagi kadang-kadang ada anak-anak hantar ke sekolah ikhwah, hantar ke Al-Amin, hantar ke Hirak. Bagi dia serahkan semua isu pentarbiahan anak-anak, serah kepada mu'alim dan mu'alimah sahaja. Tanpa dia lihat sebenarnya anak-anak ini bila berada dengan ayah emaknya lebih lama daripada mu'alim mu'alimah berada di sekolah. Jadi isu pentarbiahan anak-anak mesti juga dilihat oleh ibu dan ayah. Jangan jadikan alasan sibuk sangat di luar ini sampai lupa pada anak. Anak serahkan kepada isteri bulat-bulat, tak boleh. Mesti tengok macam mana bahasa Arabnya, macam mana jawinya, macam mana tajwidnya, tengok macam mana hafalannya. Kena ada time, quality time dengan mereka. Sibuk macam mana sekalipun, mesti ada quality time dengan mereka. Anda lihat bagaimana keluarga Imam Al-Banna. Imam Al-Banna dengan kesibukan dia sempat untuk bersarapan dengan anak-anak dia, sempat untuk makan malam dengan anak-anak dia. Tapi dengan apa? Dengan pandai untuk menyusun urusan rumah tangga, pandai untuk menyusun masa, agar anak-anak ini sentiasa dapat merasai kewujudan ayah, sentuhan-sentuhan ayah dan ibu. Kemudian kita lihat dalam penjagaan anak-anak ni juga, kita seringkali sebut terlepas tanggungjawab mendidik anak bila hantar ke tadika yang berkualiti. Betul? Terlepaskan tanggungjawab mendidik anak bila hantar ke tadika yang berkualiti. Seperti mana saya sebut tadi lah, tak semestinya bila terbaik kita lepas begitu saja. Mesti sentiasa lihat. Kemudian kita lihat penjagaan ketika anak sakit. Penjagaan ketika anak sakit ni pun kena sentiasa monitor. Kena sentiasa, maknanya bila anak sakit biasanya ibulah yang akan rapat dengan anak-anak. Dan pada ketika itulah kita kena tampung pekerjaan-pekerjaan ibu yang dia tak sempat buat bila jaga anak. Contohnya dia tak sempat nak masak, kita kena masak lah. Tak boleh masak, pergi kat luar, mesti ada takaful kat sini. Jangan sampai dalam keadaan ibu tengah sibuk nak jaga anak ni, kita serahkan
Pada ketika itulah kita nak minta dia masak ini, masak ni, masak ni. Tak sesuai. Kita kena memahami situasi. Kena memahami situasi tersebut. Basuh baju, lipat baju. Kalau tak boleh sangat-sangat ikhwah, dia tak rugi. Dah tak boleh sangat-sangat. Suasana zaman Ustaz Alias, zaman yang pada ketika itu maknanya ikhwah mungkin macam mana nak katakan, gaji pun tak seberapa Ustaz Tapi zaman antum sekarang yang lihat gaji Masya Allah Tabarakallah. Jangan antum kena gunakan apa yang antum ada tu untuk memastikan rumah tangga itu dapat berjalan dengan baik. Kalau tak boleh, baju isteri, baju suami contohnya, biasanya kita kena ironing kan, kena gosok. Kalau tak ada masa sangat, hantar ke Dobi kan, untuk memastikan maknanya urusan suami berjalan dengan lancar insya-Allah. Jadi apa sekalipun di sini, penjagaan ketika anak sakit itu perlu kita ada maknanya usaha untuk memastikan bahawa kita ketika isteri kita ni, orang rumah kita ni menjaga anak-anak kita ni, kita mesti tolong dia, bantu dia untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak yang lain. Baik kawan, kita lihat termasuk dalam bab perlibatan dakwah. Isteri yang terlibat dakwah merupakan insan terpilih, bukan mudah memegang jawatan isteri, berkerjaya, ibu, dai serentak. Anda suka gunakan istilah super mom lah. Isteri ni adalah super mom. Semua dia cover. Dia kena usaha cover. Hanya bila anda kata ni bukan bermaksud suami pun, suami tak perlu cover, suami pun kena cover juga. Tapi itulah isteri, sang isteri ni dialah masak, dialah yang menguruskan rumah tangga, dialah pada waktu yang sama menguruskan anak-anak, dialah yang melihat apa yang kurang, apa yang terlebih kat rumah, dan dia akan memaklumkan kepada kita. Dia jugalah yang akan bekerja, keluar pagi balik petang. Dia jugalah yang akan keluar lepas tu pergi usrah pula. Jadi maknanya di sini akhwat ni sebenarnya lebih sibuk daripada ikhwah. Ikhwah ni dengan alasan ada urusan kat luar, ada daurah kat luar, ada anak usrah nak jumpa, berbagai-bagai alasan. Jadi kita janganlah sampai begitu sekali sampai kita terluka Sebab itu kita lihat di sini, kita lihat isteri ni segala-galanya di rumah sebagai ibu, doktor, kaunselor, guru. Isteri juga adalah dai utama di rumah. Isteri juga adalah yang akan menguruskan rumah tangga. Dan bila anda sebut pendidikan, ia adalah sebenarnya komplementari kepada isteri-isteri. Dan pada waktu yang sama, suami kena memahami dengan erti kata sebenar. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk melahirkan rasa syukur pada isteri kita yang seringkali membantu kita. Berikan ruang untuk suami terlibat aktif dalam dakwah di luar rumah. Cuba tampung tanggungjawab yang sepatutnya diberikan oleh suami. Jadi apa sekalipun ikhwan akhwat sekalian, suami aktif, isteri pun boleh aktif, tapi dengan syarat dia kena pada waktu yang sama kena menguruskan rumah tangga. Memastikan rumah tangga berada dalam keadaan yang terurus. Kita tahu suami aktif, isteri aktif, rumah tangga yang terbuka. Ada seorang tu, isteri dia nakibah, bawa anak-anak usrah, buat usrah kat rumah ni. Masuk rumah je, la ilaha illallah, kain baju belonggok kat sana, kat ruang tamu, bilik air berlendir. Kadang-kadang bukan salah isteri, suami pun salah. Suami tak bantu. Berapa ramai antara antum ikhwah yang memang saki baki makanan
sampah sarap antum yang buang. Berapa ramai di antara antum ni yang pernah kongsi sama-sama dengan orang rumah, tolong orang rumah untuk lipat baju, kain baju yang longgu? Berapa ramai? Berapa ramai di antara antum yang malam-malam buat susu untuk anak? Bagaimana nak buka sampai dia lah? Rumah yang lintang buka. Lintang buka, la ilaha illallah. Sampaikan, oh ni balik cerita pada suami ni. Macam mana cara begitu? Takkan atas alasan kita sibuk dengan dakwah sampai kita tak boleh uruskan rumah tangga, pakaian anak-anak dan sebagainya. Kena ikhwah, sebab anak-anak ini juga adalah mad'u kita, mad'u yang lebih utama lagi sepatutnya. Dengan kesibukan kita di luar, anak-anak juga mesti kita uruskan. Jangan sampai terlepas pandang. Jangan sampai terlepas pandang, kawan-kawan sekalian. Mungkin tak terasa lagi sekarang ni kan, anak seorang, empat orang dengan berbagai-bagai ragam. Antum kena uruskan dengan sebaik mungkin. Sebab itu, kawan-kawan sekalian, nak menguruskan kadang-kadang memang tidak ada dalam buku. Antum kena sembang, jumpa dengan mereka yang senior, yang lebih lama daripada antum, berbincang, sharing dengan mereka. Di situlah insya-Allah kita dapat menguruskan rumah tangga dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Jadi pastikan rumah tangga ini, puan akhwat, mesti terurus. Kerana itu adalah imej kepada setiap dai. Murabi kena urus rumah dia. Tak adalah sampai maknanya kena hebat kan, tapi maknanya benda-benda yang desain, benda-benda yang asas tu kena urus. Lebih-lebih lagi kebersihan. Kebersihan ini adalah syatrul iman, cabaran-cabaran iman yang mesti kita uruskan. Bukan kita syarahkan dalam likot-likot usrah kita sahaja, tapi lebih-lebih lagi kita kena implementkan dalam kehidupan harian kita. Oleh kerana itu, ikhwah, di sebalik kejayaan seorang lelaki itu ada wanita yang gigih memberi sokongan. Mesti sentiasa komplimen orang rumah kita, kerana dia juga adalah antara mereka yang banyak membantu, antara mereka yang sebenarnya punca kepada kejayaan kita. Jangan lupa itu, ikhwan awak sekalian. Boleh? Jangan serius sangat. Hakim jangan serius sangat, Hakim. Okay. Anak-anak antum fikirkan benda ni, bincang balik apa yang antum dengar daripada Ustaz Liaras. Kita bincang balik malam ni. Anda pernah tanya pada anak usrah anda? Anda pernah tanya sekali, ada orang dua senyum kan? Anda pernah tanya sekali satu malam pada anak usrah anda? Pernah tak antum tanya pada zaujah, apakah abang dah laksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami? Sibuk musrah, tak sempat tanya. Tapi benda-benda ni lah sebenarnya yang benda-benda yang sebenarnya yang perlu kita tanya. Abang dah laksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami? Pernah tak tanya? Jadi bila kita tanya soalan-soalan macam ni, kita akan buka perbincangan. Walaupun secara santai, tapi sebenarnya dia banyak masalah yang dapat kita selesaikan. Wah, jadi jangan lupa, di sebalik antum yang hebat, yang banyak usrah, banyak anak-anak usrah yang menjalar ke bawah tu, sebenarnya di belakang sebenarnya ada seorang zaujah, seorang isteri yang menyokong, yang memastikan antum dilihat hebat. Baik. Baik, kemudian isteri sebagai pendorong suami untuk aktif dalam dakwah. Isteri jangan jadi penghalang. Isteri tak boleh jadi penghalang, kawan-kawan sekalian. Isteri tak boleh jadi penghalang. Sebab tu kenapa kita serius kalau boleh cuba untuk bila nak cari Baitul Muslim ni kan, nak uruskan Baitul Muslim, mesti cuba usaha untuk cari akhwat. Akhwat juga kena cari ikhwah, supaya dia memahami sebenarnya tugas suami ni bukan saja cari rezeki, tapi di sana di luar sana ada tugas yang lebih besar lagi, iaitu berdakwah, mentarbiah diri, memperbaiki diri dan memperbaiki masyarakat mujtama di luar sana. Jadi oleh kerana itu, ikhwah,
isteri mesti menjadi pendorong suami yang aktif dalam dakwah, dan juga isteri seharusnya memudahkan sekali urusan dakwah suami. Suami nak pergi jauhlah contohnya kan, isteri siapkan perlengkapan yang sepatutnya. Suami ada daurah 3 hari, isteri paling kurang kena bertanya apa benda yang nak disiapkan. Jadi dan dia juga kena uruskan rumah tangga lah. Maknanya jangan sampai dia menghalang, jangan sampai dia menyusahkan. Ini kadang-kadang ikhwah, isteri ni ada yang isteri tak boleh nak drive, tak boleh nak mandu. Masalah juga kadang-kadang. Bila suami pergi daurah 3 hari, macam mana urusan rumah tangga? Tak ke susahnya bila suami isteri tak boleh mandu, nak hantar anak ke sekolah, nak pergi beli roti je pun. Macam mana ni bang kan? Abang dengan daurah dia telefon kan? Macam mana bang ni? Macam mana? Tak boleh macam tu. Sebab tu mesti zaman sekarang ni isteri-isteri kena belajar mandu. Lebih-lebih lagi suami. Kan? Ada juga kan? Ini kes yang terpencil lah. Bukan juga. Ada juga jadi maknanya mesti dalam situasi sekarang ni suami, isteri kena belajar mandu, lebih baik suami mesti pandai mandu supaya tu memudahkan kerja. Dan setiap urusan-urusan rumah bila ketiadaan suami, isteri kena cover. Mesti tampung. Seterusnya kenapa ikhwah? Kerana boleh manage urusan rumah tangga ketika keadaan suami. Okay. Support system daripada akhwat sangat diperlukan. Ini juga kalau memang orang rumah tak boleh, zaujah kita tak boleh nak malu, macam mana ikhwah? Apa guna akhwat? Betul kata usrah ni bukan hanya liqa usari. Liqa usari tu seminggu sekali, tapi usrah tu 24 jam ikhwah. Usrah tu sepanjang masa ada usrah, muayyashah dan sebagainya. Jadi bila kes-kes seperti ini kan, kalau suami pergi overseas, pergi luar negara dan sebagainya, siapa yang nak bantu isteri? Akhwat lah. Lebih-lebih lagi anak-anak usrahnya kena bantu untuk memastikan urusan-urusan rumah tangga ni dapat diuruskan, dapat membantu akan akhwat tersebut. Nak lebih baik lagi ikhwan, katakanlah dalam satu rumah tangga tu zaujah ni tak ikut program, tapi ni pesan kepada akhwat yang berada di sekitar tu untuk assist, untuk bantu zaujah tersebut. Ikhwan pernah fikirkan tak, dengan tindakan akhwat ni boleh menyebabkan lembut hati zaujah ni untuk bersama-sama kita? Ini nama usrah. Baru nampak, gini usrah kan? Ini nampak usrah ni buka buku, silibus, itu je yang dia faham. Jadi usrah ni sebagai apa yang kita belajar, apa yang kita telaah tu, apa yang kita dapat daripada nakib kita, daripada murabbi kita, adalah benda yang mesti kita terjemahkan dalam kehidupan harian. Jadi mesti ada support system. Baik. Kemudian kita lihat tanggungjawab mendidik anak terletak pada bahu ibu. Memastikan anak-anak terdidik adalah tanggungjawab bapa. Dalam makna dia, tanggungjawab mendidik anak terletak pada bahu ibu. Memastikan anak-anak terdidik adalah tanggungjawab bapa. Bapa kadang-kadang mentang-mentang dia ustaz, dia nak pastikan anak-anaknya semua dia diajar ngaji. Tapi kadang-kadang tak boleh nak cover juga. Sebab ramai anak, kalau anak ramai 2-3 orang, tak sempat dia nak dengar, nak dia baca, tak sempat. Pada ketika itu macam mana? Takkan nak biar begitu sahaja. Lebih lagi kalau orang rumah ada lagi anak kecil, macam mana dia nak uruskan pembelajaran anak-anak ni, pendidikan anak-anak ni? Hantar dia ke ustaz-ustaz yang boleh ajar. Dan ini juga antara yang biasanya dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Hantar anak ke ribab-ribab,
kutab, di mana di sana mereka dididik oleh guru-guru yang baik, kan? Jadi sama jugalah macam kita ikhwah, kan? Kalau kita ada yang mengaji ni ikhwah, ataupun akhwat, kita hantar ke sana. Kita yakin selain daripada mereka mengajar-ngaji, mereka boleh menerapkan adab-adab yang baik kepada anak-anak kita, insya-Allah. Jadi jangan abaikan pendidikan anak-anak. Lebih lagi pendidikan Al-Quran dan sebagainya mesti diajar dengan serius. Tak boleh kita yang ajar, jangan dibiar begitu saja. Mesti cari orang yang dapat menampung, yang dapat memastikan bahawa anak itu terdidik dengan baik, insya-Allah. Okey, kemudian penjagaan anak, walau bagaimana sibuk sekalipun dengan urusan anak, kerjaya dakwah, jangan lupa kita adalah suami dan isteri, cari masa personal. Ini ijtihad anda lah. Tak tahu zaman dulu ada ke tak ada. Kita kadang-kadang sibuk ikhwan akhwat, sibuk dengan anak-anak ni, sibuk dengan tarbiyah, sibuk dengan jiran dan sebagainya. Kita lupa nak cari quality time dengan pasangan kita. Pernah tak tu balik malam, balik pukul 12, balik pukul 1 pagi, 2 pagi, Zaujah balik pukul 1 pagi juga, kerana tak sempat, pagi-pagi dah keluar, anak sakit, Zauj yang kena jaga, dalam situasi seperti ini, kadang-kadang anak-anak yakin mungkin ada terbit dalam diri antum benda-benda yang ketidakpuasan hati, tak senang, tapi nak terus terang, tak ada masa, tak sempat. Balik-balik nak cerita dengan abang dah dengar bengku, tak sempat lagi nak buka aja mukadimah dah larut dah, dah hanyut dah. Jadi pada ketika itu ikhwah akhwat sekalian, kita ada kalanya mesti cari quality time. Quality time ni bermaksud kalau boleh biar ada satu masa di mana kita dengan isteri kita saja atau kita dengan suami kita saja. 1 jam pun dah tu enough dah. Duduk sama-sama makan, minum, berbincang. Ini peranan sebenarnya. Macam mana anak-anak, kita kena rancang lah, kan? Hantar sekejap ke rumah mak ke, kan? Hantar sekejap ke rumah akhwat ke yang boleh bantu, kan? Supaya apa ya? Supaya masa tu hanya kita dengan dia saja boleh bersama. Di situlah kita akan lihat bagaimana banyak benda yang kita dapat selesaikan. Kerana 1 jam quality time sebenarnya kita boleh mengislahkan setiap benda-benda yang hampir-hampir retak dan berderai. Jadi kena usaha. Okey. Baik. Kemudian ikhwah, macam mana pula kalau isteri bekerja ataupun isteri menjadi suri rumah? Walaupun kita tahu kita para suami ni sepatutnya memberi nafkah. Tanggungjawab adalah letak pada pundak setiap suami-suami, untuk menguruskan rumah tangga, memastikan semuanya lengkap, nafkah zahir dan batin kena cukup, dan jangan terlalu idealis sangatlah. Anak pernah dulu lebih belajar, anak kata dengan Zaujah anak, kalau boleh ukti tak payah kerja lah, anak cover semua insya-Allah. Anak enti duduk di rumah, masa tu tak kenal lagi keluarga dia, kan? Sekali bila dah bertunang, tengok keluarga dia, anak 8 orang, orang Felda, ayah Musa dan kelapa sawit, adik-beradik ketiga itu 7 orang masih lagi, 6 orang masih lagi belajar, kan? Jadi kita terfikir balik, kan, kalau tak benarkan dia kerja, siapa yang nak tampung, kan? Siapa yang nak bantu ayah mak dia? Jadi kadang-kadang walaupun rumah kita ni yang paling baik duduk di rumah, tapi tak semestinya realitinya seperti itu. Kita kena realistik, sebab itu kita kena benarkan juga, mudah-mudahan dengan cara itu dia dapat membantu keluarganya dan juga dapat membantu kita sendiri,
Sebab itu tuntutan tiada, asalnya memang tak ada, tiada tuntutan untuk seorang isteri keluar bekerja Tapi bila berlakulah situasi berikut, kita terpaksa juga membenarkan walaupun tanggungjawab suami mencari nafkah keluarga Baik. Kemudian isteri zaman sekarang sudah mempunyai pendidikan setara lelaki. Sekarang ni kadang-kadang ada yang isteri ni kadang-kadang dia punya gajinya lebih tinggi daripada suami-suami yang juga. Dan kita lihat isteri berpendidikan tapi memilih untuk tidak bekerja. Macam mana pula kan? Berpendidikan tapi nak duduk rumah saja. Tak boleh juga begini sebab kadang-kadang kita lihat suami-suami pun ada banyak tanggungan yang perlukan bantuan daripada isteri. Sebab itu apa pun sekali, walaupun suami isteri ni memang tanggungjawab terletak pada suami, kita mesti ada muafakat. Takkan semuanya suami kena bayar kan? Rumah suami kena bayar, kita lagi suami kena bayar, semuanya suami kena bayar. Memang itu idealnya. Tapi kita sebagai isteri, sebagai akhwat, patutnya memahami situasi yang sedang ditanggung oleh suami. Kena ada muafakat sesama. Yang mana satu yang isteri boleh bayar, yang mana satu yang suami bertanggungjawab dan sebagainya. Kadang-kadang ni semua money and cent. Nak bayar kos anak-anak tadika, bayar anak belajar sekolah menengah, sekolah rendah, semuanya memerlukan kewangan. Puan-puan sekalian, there's nothing free. Tak ada yang free, semuanya menuntut. Sebab tu mesti ada muafakat antara satu sama lain agar perjalanan akan lebih mudah lagi. Okey, puan. Kemudian seperti anak-anak sebut tadi lah, gaji isteri lebih daripada gaji suami. Ada muafakat, saling bantu untuk lebih harmoni, bukan pentingkan diri sendiri. Kadang-kadang kerana ini aja boleh menyebabkan gaduh. Kerana isteri gaji lebih tinggi daripada suami, boleh menyebabkan tercetusnya perang dunia ketiga. Ini masalah juga. Kita kata kena ada muafakat ikhwah, mesti ada muafakat. Kadang-kadang, tapi itulah, jangan itu menjadi alasan lah kepada suami untuk asyik-asyik isteri. Asyik-asyik isteri kan? Pinjam duit isteri sampai tak ganti, tak pulangkan balik kepada dia kan? Ikut kartun kan? Have you forgotten that fiver I lent you last week? Not yet, give me time. Not yet, give me time. Jadi kita jangan gunakan juga untuk semua urusan-urusan diserahkan kepada orang rumah kita hanya kerana gajinya lebih tinggi daripada kita. Memang berlaku memang banyak kes begini. Sampai ada yang mengadu mengadu ustaz semua urusan saya yang terpaksa tanggung. Sampaikan nak pergi pasar pun saya juga keluar duit. Sampai begitu sekali. Kemudian seterusnya, tunaikan hak setiap ahli pengurusan masa. Maksudnya tunaikan hak setiap ahli ni sebagai nakib dengan nakibah. Contoh murabi dengan murabiah. Antum kadang-kadang bila berhadapan dengan anak buah, kita kena faham situasi anak buah kita. Kita tak boleh nak ukur sama. Situasi anak buah kita ni sama macam kita. Lebih-lebih lagi anak buah kita yang dah berumah tangga, tak sama tuan. Kadang-kadang mungkin murabi ni memang hebat, semua dia boleh cover, tapi tak semestinya anak usrah dia, mutarabi dia boleh ikut seperti mana dia. Kadang-kadang kita lihat nakibah ni boleh balik sampai 3 pagi 4 pagi kalau ada lah. Tapi tak semestinya anak usrahnya boleh balik sampai 2 pagi 3 pagi. Sebab ada orang yang lebih aula dekat rumah tu kan. Jadi bila kes-kes begini,
murabi kena lihat, murabiah kena lihat, nakibah kena lihat. Jangan dia pukul sama rata sampai siap kata kalau anak boleh, kenapa anti tak boleh? Tak boleh juga macam tu. Ini antum kena lihat sebab di rumah dia ada anak-anak, dia ada suami. Ada suami yang boleh benarkan dan ramai juga suami yang tak benarkan. Kalau suami tak benarkan ni macam mana? Susah nak jawab benda ni. Sebab tu dia sebenarnya kena saling bantu-bantu. Ada kalanya kadang-kadang memang disebabkan kelewatan balik hari ni usrah, besok mesyuarat, besok usrah pula dengan anak-anak buah dia, sampai kan tak sempat nak jumpa dengan suami. Jadi sleeping partner je, sleeping partner only lah kan. Tak pernah bercakap. Pagi-pagi bangun dah sibuk nak menguruskan anak-anak, lepas tu pergi kerja pula. Jadi inilah yang berterusan berlaku situasi ini. Dia tak boleh, kalau anak usia 7 orang, 8 orang, dia tak boleh. Maknanya hukum semuanya sama. Setiap seorang tu ada permasalahan dia. Setiap permasalahan tu mesti dihukum ikut kadarnya, mesti diselesaikan ikut kadarnya. Sebab itu ikhwah, dai juga ada hak tanggungjawab sebagai ahli masyarakat, sebagai suami, sebagai isteri dan sebagai anak. Dakwah bermula dengan keluarga. Ketidakurusan keluarga menjadi fitnah kepada dakwah. Jangan sampai kita sibuk dengan dakwah, dengan tarbiyah sampai anak-anak tidak terurus. Urusan anak-anak mesti juga dilihat dengan serius. Kita tak mau dalam kesibukan kita usrah sana, daurah sana, mukhayyam sana sini, anak-anak kita terlepas. Terlepas tu dot lah kan. Sama ada yang baik ataupun yang tak baik kan. Jadi kita nak, kalau boleh dalam kita program juga, kita nak pastikan anak-anak kita juga dirancang, diuruskan dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Jangan lepas pandang anak-anak ini, sebab anak-anak inilah yang akan mewarisi apa yang kita akan bawa nanti, ikhwah. Dialah yang akan mewarisi setiap apa yang ada pada diri kita. Ikhwah, kemudian suami dan isteri yang aktif dalam dakwah dan sebut tadilah, seimbang dengan rumah tangga, tahu prioritinya. Setiap rumah tangga adalah berbeza bilangan anak, penjagaan anak-anak lain, sesuaikan dengan keperluan keluarga, urusan anak-anak dan pendidikan anak. Jadi yang dah sebut tadi, prioriti tu kena lihat. Jangan sampai anak-anak ini kadang-kadang anak buat satu kes lah. Ada yang kesibukan mereka ni kan, sampai dibiarkan anak-anak ni anak-anak jadi artis. Nak jadi artis ada juga sampai kan lepas tu dia menyesal. Dia flashback balik dia katakan memang kesilapan anak untuk tak jaga biarkan begitu saja. Kesibukan anak dan zaujah, sampai anak biarkan begitu saja, sampai mula-mula anak tu mula dengan nasyid, akhirnya jadi artis. Tidak artis tu susah lah, nak tarik balik, nak islah balik. Tapi ayah memang tak pernah lekang itu berdoa, mudah-mudahan anak dapat berubah. Jadi jangan berlaku kesilapan sampai begitu sekali sampai menyebabkan kita nanti di akhir penghujung hayat kita akan menyesali. Sebab kita yang mencorakkan, kitalah yang mengubah suasana. Semuanya terletak di tangan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Okey, ikhwah. Kita dekat azan seterusnya. Tadilah ini sorry gambarnya tak berapa soleh sikit tapi anda tengok cari apa gambar yang paling ni kan. Nak ceritakan tadilah, nak katakan yang super mom tadi kan. Dia sebagai bagai kan, dialah yang dokong anak nak minta ni apa semua kan. Dia yang urus segala-galanya lah. Seronok memang dapat akhwat macam ni Seronok tak? Tak seronok Mustahil Akhwat pernah cuba tak? Push to the limit. Push to the limit. Usahakan juga.
sesuai anak melihat gitu. Dalam kesibukan dia berdakwah, dalam kesibukannya rumah tangga, dia boleh mampu. Dia mampu. Itulah seorang ibu. Itulah seorang ibu. Bukan bermaksud maknanya betul ada kata anu ulama ni, bukan bermaksud suami kena lepaskan. Biar kita tak ada suami kena sokong. Tapi sebenarnya yang menguruskan, yang anda lihat ibu ni. Sebab dia ada satu anugerah Allah Taala bagi pada dia yang dia ada keistimewaan tersebut. Jadi maknanya isteri yang terlibat merupakan insan terpilih, bukan mudah memegang jawatan isteri, berkejaya ibu dai serentak. Isteri rumah bertindak sebagai ibu, doktor, kaunselor, guru. Itulah ibu yang ideal, akhwat yang ideal. Okey, kita bincang dia. Isteri adalah dai utama di rumah, berikan ruang untuk suami lebih aktif dalam dakwah di luar rumah. Di sebalik kejayaan seorang lelaki ada itu dan rumah. Okey, yang dah ulang tadi dah. Okey, kemudian masalah ipaduan ni lah, masalah dengan mak mertua. Ini pun kena jaga bila dah kahwin kena ini yang biasa kes yang paling common lah. Isteri bermasalah dengan ibu mertua ataupun suami bermasalah dengan keluarga isteri. Biasanya jarang sangat kita dengar kes suami ada masalah dengan mertua. Biasanya isteri ada masalah dengan mertua. Ini yang common lah. Sebab itu suami kena bantu. Suami kena membantu isteri sebagai jambatan untuk menyelesaikan. Kadang-kadang dengan lenangan air mata dengan lenangan air mata kadang-kadang. Sebersalah suami nak dengar ibu dia atau nak dengar isteri dia? Macam mana? Ibu adalah segala-galanya. Tapi pada waktu yang sama isteri juga segala-galanya juga. Jadi maknanya dia kena utamakan ibunya, tapi pada waktu yang sama jangan sampai dia boleh mengeruhkan suasana antara ibu dia dengan isteri. Isteri komplain, ibunya bini, kan? Be a good listener, kan? Tak boleh kita nak mengurutkan ibu kita, na'udzubillah misalnya, kan? Pada waktu yang sama juga, bila ibu kita ceritakan benda-benda yang tak sepatutnya, yang tak sebenar tentang isteri kita, tak boleh juga kita nak marah ibu kita, kan? Jadi pada ketika itu kita kena pandai untuk mengimbangkan. Kemudian seterusnya, suami anda sebut tadi, suami sebagai pendengar yang baik, tak perlu sampai semua khabar daripada isteri atau keluarga. Tak perlu sampai ke semua khabar daripada isteri atau keluarga. Tak perlu benda-benda nak cerita tentang keaiban tu kita cerita pada isteri kita. Sama juga benda-benda keaiban tak perlu cerita pada ibu kita. Keaiban yang ada pada orang rumah kita cerita pada ibu kita, tak perlu. Peranan suami sebagai bridge antara isteri dengan keluarga suami. Ini antara situasi-situasi pada permulaan perkahwinan yang dia kena banyak sabar dan dia kena usahakanlah untuk selesaikan dengan sebaik mungkin dengan bantuan suami, insya-Allah. Okey, antara fantasi dan realiti. Kegagalan sebuah rumah tangga berpunca daripada hilangnya ciri-ciri sakinah, mawaddah dan rahmah yang disebutkan oleh Al-Fadhil Alias. Jadi kita setiap hari kita baca ayat ni dalam apa ni, Ma'turat Wazifah Kubra kita. Dan kita kena memahami, kita kena wujudkan, kena teruskan mawaddah dan rahmah tersebut agar memastikan cita-cita kita untuk membawa keluarga kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat terlaksana, insya-Allah. Jadi akhwat sekalian, rumah tangga kita tak sama dengan rumah tangga mereka yang terlibat dengan dakwah. Jangan kita nak samakan. Memang kita jadual kita ni memang tak sama. Kadang-kadang ikhwan tengok sampai jiran kita risau tengok. Ya Allah, bila masa dia ada kat rumah bila masa jiran kita perasan kita bila kita nak pindah baru ada perasan, kan? Kalau tidak, ya Allah, malam balik pukul 1 pagi, dia cerita dengan rumah kita lah, kan? Suami pergi mana malam tadi, kan?
Satu pagi dia balik dia perasan tu kan, jiran kita kan. Jadi memang tak sama jadual kita kan. Tapi bukan bermaksud bila jadual tak sama kita biarkan itu saja. Kita sepatutnya walau kesibukan macam mana sekalipun, jiran juga perlu kita lihat. Dan ada fokus kat sini, jadual hidup kita memang tak sama. Sebab apa? Sebab kita ada tugasan-tugasan yang lebih prioriti, tugasan-tugasan yang menghambat masa kita untuk terjun di tengah-tengah masyarakat. Jadi inilah kita al-a'mal al-wajibat aktsaru min al-awqat. Tanggungjawab kita lebih banyak daripada masa kita. Kita gunakan masa dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Rumah tangga kita bukan dibina atas dasar cinta semata, malah lebih daripada itu. Sama jugalah sebab itu yang kita sebut tadi, yang Ustaz Ali sebut tadi. Rumah tangga kita ni walaupun semakin lama, sebenarnya semakin intim lagi kita dengan pasangan kita. Lebih lama, lebih intim lagi dengan pasangan kita. Sebab apa? Sebab rumah tangga ini bukan hanya di dasar, tapi di sana ada makna lebih besar daripada kasih sayang. Kita nak memartabatkan bukan hanya keluarga kita saja, tapi masyarakat seterusnya, ummah. Itu mesti mendapat bantuan, sokongan daripada seluruh ahli keluarga. Dan janganlah kita terpengaruh dengan cerita novel, drama, cerita kan. Cerita apa ni, ayat-ayat cerita, macam-macam lagi lah. Jangan, itu kadang-kadang hanya ilustrasi saja kan, hanya fiction saja kan. Sebenarnya mungkin tak benar kan. Tapi yang mana yang baik mungkin kita boleh ambil kan. Dan Allah berikan kita apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita mahukan. Ini antara yang mana rasa yang perlu kita fahami. Yang paling penting, ikhwan akhwat sekalian, hargailah pasangan kita. Hargailah pasangan kita. Kita ni memang banyak kekurangan, mesti tampung-menampung di antara satu sama lain. Kerana nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala mesti ada bantuan. Kita sendiri tak mampu. Ada ramai antara kita ni yang tak mampu, hanya dengan bersendirian saja. Sebab tu kenapa Allah Taala suruh kita berpasangan. Sebab pasangan inilah yang akan bantu antara satu sama lain, yang akan menyokong kita, kuat sekalian. Berapa ramai antara pasangan kita ni yang gerakkan suami bila waktu subuh? Ramai. Tak payah kita kiam lah. Tak payah kita kiam. Allahu Akbar. Wah, balik usrah pukul 3 pagi, balik meeting 2 pagi, ada satu je. Berapa ramai antara kita ni yang iltizam saya subuh dekat surau? Berapa ramai antara kita yang beriltizam sembahyang subuh di surau dan masjid? Sembahyang subuh di surau dan masjid. Tak payah kita tak kiam, ikhwah. Allahu Akbar. Tak cerita pasal tahajud. Bisa cerita. Tapi sebelum nak sampai ke marhalah qiyamul lail tu, subuh hantu macam mana? Anda tak mau cerita, anda tak mau tanya suami-suami lah, tanya isteri-isteri. Berapa ramai antara antuna yang kejutkan suami? Walaupun dia balik 3 pagi, antum kejut tak bila azan kumandang, suruh dia bangun sampai subuh? Ada tak? Macam mana Ustaz? Anak balik 3 pagi Ustaz. Asal pun. Lepas tu hantu lalu likau, hantu nak cerita dengan anak-anak buah. Dulu kita jaga subuh. Kita sendiri subuh buat apa? Tak malu kita dengan Allah SWT. Macam mana anak-anak nak ikut contoh kita kalau kita sendiri tak bangun sampai subuh? Ini anak yang hidup layak. Abi, dah subuh Abi. Tak apalah, kau pergi dulu. Amal pergi dulu tak apa. Abi lepas ni Abi akan menyusul. Bila tak menyusul? Gilu. Macam tu ke? Realiti ikhwah, benda-benda realiti, benda-benda biasa je. Sampai semua ikhwah. Anak tak mau salahkan sang suami je. Isteri bertanggungjawab untuk mengejutkan suami. Sibuk macam mana pun, letih macam mana pun. Sebab ini adalah KAI kita kan.
key amal indikator kita. Kan? Ini indikator kita ikhwah. Nak menjadi murabi yang hebat, dia mesti jaga sembahyang subuh di masjid ataupun surau ikhwah. Mesti. Dan menjadi tanggungjawab kepada isteri-isteri untuk kejutkan. Akhir sekali ikhwah, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga agama Allah adalah sebab Allah pelihara keluarga kita. Ihfazillah yahfazka. Pelihara Allah, Allah akan pelihara kita ikhwah. Tapi boleh jadi kamu tidak menyenangi suatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai suatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kadang-kadang bila kita cari pasangan, ini masalah. Bila kita BM kan, ada pasangan-pasangan kita rasa tak berapa secocok dengan kita Tapi disebabkan kita nak menghormati nakib kita, sistem, tak boleh ganggu. Tapi itu berlaku. Anda pernah dengar berapa orang ikhwah mengadu kat situ. Anak ada 3-4 orang kata anda tak puas. Kalau anda sebut nama, Ustaz kenal orangnya. Tapi itulah dia. Sebab keserasian tu, ataupun memang dia memang tak mudah dengan ukti dia kan. Dia tak rasa tak ada feel Tapi dia menghormati sistem, dia berkahwin tak boleh macam tu. Tapi anda pernah lihat benda ni berlaku. Dia bagi album Ustaz, tak boleh macam tu Salah nakib akibat. Anda tak buat macam tu. Betul. Salah nakib sebab anda nak cerita ni Ustaz. Kita memang ada nakib disebabkan begitu. Dia apa? Dia tidak mengambil kira akan pilihan ataupun pilihan tu. Jadi ini amat penting kena tengok juga, kena timbang tara dan jangan juga terlalu idealis terlalu ideal sampai kan nak memang dia punya spek tu ini dingin je ni Ustaz. Dululah. Ambil dulu projek. Nakib ambil dulu. Kalau kita spek nakib ambil dulu. Dia kan. Tak boleh, memang takkan sampai ke tahap tu. Tapi benda-benda asas kita kena ambil kira supaya kita dapat melahirkan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang soleh dan muslim. Allahu a'lam bissawab. Ini biasalah kalau zaman anak dulu ini antara nasyid-nasyid lah yang sering kali kita dengar isteri cantik yang solehah. Bukan sama antum ni, sama anak. Isteri cantik yang solehah. Isteri cantik yang solehah, penyejuk mata penawar hati dan penajam fikiran. Di rumah dialah isteri, di jalanan dialah kawan. Di waktu kita buntu dialah penunjuk jalan. Pandangan kita diperteguhkan, menjadikan kita tetap. Penjerian ilmu yang diberi dapat disimpan olehnya. Apabila kita lupa, dialah yang mengingatkan. Nasihat kita dijadikan pakaian baginya. Silap kita dia betulkan. Dialah penghibur di waktu kita kesunyian, terasa ramai bila bersamanya. Dia umpama tongkat si buta, bila tiada satu kehilangan. Dia ibarat simpanan ilmu, semoga kekal untuk diwariskan. Dia zik, ada orang yang perasan Jadi ini antara yang anda kongsikan dengan ikhwan sekalian. Dan mungkin dalam forum nanti kita boleh lebih banyak soalan. Anda sebenarnya banyak cerita, tapi anda tak boleh berdepan dengan soalan anda lah. Tak boleh nak express. Tapi itu adalah latihan sebenarnya. Latihan macam mana saya pun kita kena duduk, kita kena berani depan tok guru kita kita faham masing-masing lah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT akan berkati merahmati kita semua. Dan ada masalah kepada YDP Afiq Nur Azmi yang baru sampai. Mudah-mudahan dapat menceriakan majlis kita, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.